Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus wartawan saya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari penonton setia Wanita hari ini. Kembali ceria, kembali bersemangat, kembali berinspirasi bersama kami untuk tanggal 18 November 2021. Anda bertemankan saya Fatin Hamid Yusof dan juga Sugita Chandra. Ya, saya suka semangat awak hari ini. Semangat. Sebab awak makan nasi lemak kan? Alamak, pecah rahsia saya. Okey, apa pun. Kami harapkan anda semua dalam keadaan sihat-sihat saja. Yang mungkin telah makan nasi lemak sama seperti Fatin. Kekalkan tenaga itu. Betul. Okey, baik. Seperti biasa kami ada pelbagai perkongsian untuk anda hari ini. Topik yang akan kami bawakan juga amat-amat menarik seperti mana yang kami telah kongsikan semalam. Tapi sebelum itu mungkin kita nak memberikan anda sedikit update berkaitan dengan kes COVID-19. Ya Fatin, kalau kita lihat semalam bilangan kes yang dicatatkan memang sudah meningkat berbanding dengan angka yang kami kongsikan semalam. Kalau anda lihat sekarang di kaca skrin 6,288 kes. Dan kes keseluruhan iaitu 2,563,153. Ini sebenarnya kita tak pernah putus-putus mengingatkan diri kita dan juga orang di sekeliling maupun penonton wanita hari ini kan untuk kita terus menjaga SOP dan juga terus ingatlah kita belum lagi menang. Jadi jangan suka sangat bila ada kelonggaran diberikan untuk kita merentas negeri dan sebagainya kan. Kita kena terus menjaga SOP. Kerana apa Sugi? Semalam kalau kita lihat di media sosial kan di pihak KKM sendiri memaklumkan Pegawai Perubatan memberi amaran yang mana gelombang baru COVID-19 dijangka membadai negara pada Disember depan. Betul. Dan yang dikongsikan oleh di ciapan Twitter yang dikongsikan oleh Dr. Azfar Kamal, seorang doktor di Hospital Sungai Buloh telah berkata yang wad rawatan biasa dan unit rawatan rapi untuk pesakit COVID-19 di hospital itu semakin meningkat dengan pesakit kategori 4 dan kategori 5. Kalau dulu mungkin kita rasa macam tak apa 1 dan 2 masih lagi kita tak boleh mengambil langkah ataupun memandang rendah kepada tahap 1 ke tahap 2 ke, kita masih lagi kalau boleh kita tak nak terus untuk dijangkiti COVID-19 ini kan. Betul. Dan Dr. Azhar telah menyarankan supaya seluruh rakyat Malaysia mengikut SOP yang ditetapkan. Kita selalu mengingatkan diri kita dan anda semua, jadi sama-samalah kita ikut apa yang sudah pun ditetapkan. Kita jaga kita dan kita tinggalkan dulu berkenaan dengan COVID-19 itu. Sugi ada kawan baik tak masa kecil? Tak, saya berkaitan dengan kisah ni saya nak kongsikan. Saya pernah cuba untuk mencari kawan saya sewaktu saya kecil dulu. Saya pergi tadika dan segalanya dengan dia. Lepas tu saya cubalah melalui laman Facebook, saya mesej seorang-seorang yang mempunyai nama yang sama. Tapi tak jumpa kawan saya yang saya cari inilah. Tapi ini kisah yang berkaitan dengan seorang yang berjumpa dengan kawan baiknya. Kawan baiknya selepas 25 tahun. Tapi yang menariknya cara mereka ditemukan semula tu sangatlah comel dan juga sangat menyentuh hati kan. Kerana apa? Dua insan ini Zul Nurain ataupun Olan dan juga Nagarajan Raja. Mereka ini sebenarnya kawan macam Sugi lah dari kecil kan. Emak Olan ini bekerja sebagai buruh di estate, begitu juga dengan nenek Raja ni. Jadi mereka masa kecil memang meluangkan masa bersama, main guli, main sungai. Memang Raja boleh pergi rumah Olan dan Olan begitu jugalah boleh pergi ke rumah Raja. Sangat orang kata akrab lah waktu kecil. Yang saya tertarik adalah apabila cakap paling kelakar adalah kena bantai dengan nenek Raja guna getah paip. Tak adalah, saya dan kawan saya tak adalah kena bantai ke apa. Tapi itulah keakraban mereka dan telah ditemukan setelah 25 tahun. Itu dia momen yang kami kongsikan. Dan lebih menarik lagi Sugi, Olan sebenarnya dah fasih berbahasa Tamil. Jadi Sugi kena ajar saya daripada sekarang sebenarnya. Okey, baik, saya akan mengajar awak. Saya dah cuba mengajar Uyaina tapi saya akan cuba ajar Fatin. Mungkin minggu depan Fatin bolehlah membuat opening ya. InsyaAllah. Okey, itu berkenaan dengan kisah menarik lah. Kalau kita intai-intai di laman media sosial kan, di TikTok dan sebagainya, banyak perkongsian mengenai topik kita hari ini kan. Kalau kita nak memilih kasut yang macam mana sebenarnya kita nak pilih? Yang selesa ke ataupun yang cantik? Apa kata kita saksikan TikTok pilihan penerbit kami? Jom kita saksikan. Gunakan insul
tapak kaki dan pastikan insol muat dan selesa. Kena ada ruang ibu jari atau satu jari di depan insol. Sarungkan kasut, tekan bahagian depan kasut, pastikan ada sedikit ruang. Gerak kaki ke depan, pastikan ada ruang satu jari di belakang. I can swear, I can joke. I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the world. Yeah. Daddy. West Side. Daddy Yankee. Al viejo este, you know. Come on, man. Come on. Que Dios te multiplique. And I wanted you to know that you say. Wow, cuit sangat. jejaka. Saya tak pernah ada jejaka yang pakai kasut saya. Tapi itu pengorbanan seorang jejaka supaya saya rasa Betul. teman wanita dia kot. Dah sakit kaki rasanya kan right. jalan dekat pusat membeli belah. Okey, tapi kalau sama saiz lah. Ya. Kalau saya saiz 6 dan juga saiz 10 macam mana Tak itu mungkin, tak sebenarnya. mungkin. Itu angkat kasut jalan sahaja. Tapi itulah yang akan kami bincangkan bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Gaya pemilihan kasut dan kesannya terhadap tulang kita. Macam saya dan Fatin Ya. bersama hos-hos wanita hari ini yang lain. Kecuali Farin Ahmad lah. Kita selalu Itu pakai terkecuali. kasut bertumit tinggi. Tapi adakah, pernah tak awak Fatin terfikir kesannya terhadap tulang awak? Selalu sangat Sugi. Aha. Kalau saya nak keluar pergi, kita ada siaran kan, saya akan kasut mana yang saya mampu untuk hari ini. Tak semua kasut yang kita boleh pakai dalam jangka masa yang lama kan. Lagi-lagi bila saya dah ada anak ni, bekerja saja untuk kasut tumit. Aha. Hari-hari lain semua saya kasut Sama. yang biasa untuk senang nak berjalan dan sebagainya kan. Tapi yalah, kalau kita lihat mungkin setiap orang ada tapak yang berbeza. Ada yang flat foot, ada yang natural arch dan sebagainya. Kita akan ketahui lebih lanjut hari ini. Jadi kalau anda ada apa-apa persoalan ataupun masalah lah disebabkan oleh pemakaian kasut tumit tinggi ataupun kasut sendiri, apa-apa kasut yang anda pakai, anda boleh terus tujukan soalan anda ke laman Facebook WHI ataupun laman Instagram WHI. InsyaAllah kejap lagi kita akan baca komen-komen anda dan bersama tetamu-tetamu kita. Tapi sebelum tu kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Hari ini. Siapa sangka pemilihan kasut yang sesuai sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan seharian seseorang. Walaupun terdapat pelbagai jenis kasut, namun ia haruslah dipakai bergantung mengikut kesesuaian majlis ataupun jenis tapak kaki seseorang. Terdapat 3 jenis bentuk kaki, iaitu lengkung semula jadi, jenis lengkung rata di mana tapak kaki tidak ada ruang lengkungan, serta jenis lengkungan tinggi di mana kaki terarah ke dalam dan mempunyai ruang yang banyak di antara lantai dan tapak kaki. Kasut yang selesa dipakai juga boleh mempengaruhi postur badan seseorang untuk kelihatan lebih baik dan seimbang ketika berjalan. Bagaimanapun, pemilihan kasut bukan sahaja berdasarkan pada jenis bentuk kaki. Ini kerana bagi pesakit kencing manis dan obesiti, golongan ini juga mempunyai jenis kasutnya yang tersendiri. Antaranya seperti kasut yang bertapak rocker bottom dan mempunyai tapak lembut di dalam kasut bagi tujuan menyerap tekanan serta dijadikan pelapik kawasan yang berisiko untuk mendapat luka di kaki. Memakai kasut yang tidak sesuai bukan sahaja boleh menyebabkan kesakitan pada kaki, malah boleh terjadinya kes seperti melecet dan bengkak kaki. Persoalannya, adakah benar pemilihan kasut yang salah juga boleh membahayakan kesihatan tulang seseorang? Apakah cara terbaik dalam membuat pemilihan kasut yang betul? Okey, persoalannya sudah pun ditanya. Jadi Fatin, tanpa melengahkan masa, apa kata kita perkenalkan tetamu-tetamu kita yang sudah pun terhubung dalam talian. Sekarang ini kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Anwar Zuhaimi selaku pakar perunding Jabatan Perubatan Pemulihan PPUM. Hai, selamat tengah hari Prof. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat tengah hari Sugita. Selamat tengah hari. Okey, kita juga bersama dengan Dr. Farah Shafira Lais and Ibrahim atau lebih mesra dipanggil
dipanggil Dr. N selaku pensyarah kanan Jabatan Sains dan Sains Asas Fisiologi Fakulti Sains Kesihatan UiTM dan juga personal expert. Okey, Assalamualaikum Dr. N. Selamat dengar ni Dr. N. Hai Fatin, hai Sugita. Okey, baik. Profesor dan juga Dr. N. Mungkin kita mulakan dengan Prof. Anwar dahulu ya. Prof, mungkin boleh kongsikan betapa pentingnya ataupun mengapa pentingnya untuk kita memilih kasut yang bersesuaian ataupun yang selesa dan apakah impaknya terhadap struktur tulang kita. Baik, terima kasih Sugita dan Fatin. Jadi sebenarnya topik ini sangat relevan bukan hanya untuk wanita walaupun hari ini kita wanita hari ini. Untuk lelaki dan juga wanita kerana dua-dua mempunyai kaki dan sebenarnya kalau kita renungkan sejenak, kaki adalah antara organ yang kerap bersentuhan ataupun interface kita dengan alam sekitar. Kalau kita tidak mula dengan penjagaan kaki, bila sudah menjadi masalah, dia akan melarat. Sebab itu nanti kita akan bincangkan dalam kesempatan ini kesan daripada pemilihan kasut yang tidak sesuai kepada struktur, bukan sahaja tulang tetapi kesihatan badan secara umumnya. Menjawab soalan, akibatnya banyak. Kita mulakan dengan yang paling mudah dilihat iaitu kaki sendiri ya. Jadi kesannya kepada kaki kita terdiri daripada tulang, terdiri daripada struktur-struktur soft tissue ataupun struktur seperti ligamen, tendon, kuku dan kita sebenarnya memerlukan semua struktur ini berfungsi dengan cekap, dengan efisien. Kalau tidak, badan dengan secara otomatis akan mula mengadaptasi. Contohnya kita akan mula berpijak pada kawasan yang tidak biasa digunakan untuk melangkah. Dan ini menimbulkan masalah dari segi biomekanik. Kita sekarang bercakap tentang ergonomik satu perkataan. Sepusing-pusing di sekitar kita jadi dan kita juga ingin mengamalkan gaya hidup sihat untuk berlari. Jadi kasut ini nak tak nak kalau nak keluar, nak bersosial, kita kena pakai kasut. Dalam rumah mungkin tak pakai. Okey. Kalau wanita pula kan Dr. N, kita cenderung untuk memilih kasut yang cantik dan sakit tu nanti kita fikirkanlah tapi yang bersesuaian dengan baju kita dan sebagainya. Sebenarnya kecenderungan wanita tu memberi kesan juga kepada tulang mereka ataupun mungkin ada kesan-kesan lain terhadap wanita sendiri. Alright, terima kasih Fatin. Dulu kan sebenarnya kita biasa dengan frasa mengatakan bahawa beauty is pain. Right? Sebenarnya Fatin, Sugita dan puan-puan semua yang sedang mendengar, saya percaya wanita bijak sekarang ini tidak lagi berpegang pada mantra tersebut. Kerana apa? Kerana sebab kita bukan sahaja ingin tampil elegance, professional bila kita ke pejabat, tapi juga dalam masa yang sama kita menjaga kesihatan kita. Dan topik yang hari ini kita discuss adalah kesihatan kaki dan secara keseluruhannya. Seperti mana yang tadi Dr. Anwar cakapkan, kaki kita ni is a foundation of the body. Dia seperti jantung kedua kita. Kerana apa? Kerana keseluruhan tubuh badan kita itu ditampung oleh kaki. Jadi pemilihan kasut itu adalah sangat utama, bukan saja untuk protect the kaki, but to have a good posture and juga kestabilan. Kerana kesan seperti mana Dr. Anwar cakap tadi, bukan dalam tempoh yang singkat saja tetapi long term effect juga. Bila kaki itu dia berkait dengan kita punya knee, berkait dengan kita punya hips, pinggang dan juga struktur belakang kita sendiri. Okey. Baik, jadi Profesor Anwar, mungkin Profesor boleh ulas lebih lanjut. Dr. N dah berkata kesan jangka panjang dia memberikan kesan kepada lutut kita, tulang belakang kita, sakit pinggang dan sebagainya. Jadi bagi wanita yang menggunakan kasut bertumit tinggi, mungkin kita fokus pada mereka dahululah kan. Kalau dah pakai lama sangat, bagaimana, apakah impak dan kesannya dalam orang kata jangka masa panjang, doktor? Baik, terima kasih. Jadi betul seperti mana Dr. N sebut. Apa yang terjadi kepada badan kita ialah, saya rasa Fatin dan Sugita juga boleh ingat sendiri. Boleh recall balik pakai tumit. Ataupun kita tengok senang di layar perak di kaca TV. Bila seorang wanita pakai kasut tumit tinggi, apa jadi pada mereka? Biasa yang akan mesti jadi terseliuh. Atau mesti akan ada scene tersangkut tumit dalam jadi di mana-mana saja. Jadi sebenarnya kesan dia boleh dibagikan jangka masa pendek, jangka masa panjang. Jadi kalau kita kesan jangka masa panjang, kita cerita jangka masa pendek dahulu. Kan akibat pemindahan center of gravity ataupun pusat graviti badan ke depan. Biasanya bila kita memakai kasut tumit tinggi,
badan otomatis mendada, lengkungan tulang belakang akan meningkat, pinggul ke belakang, lutut akan menegak ataupun hyperextension, kadang-kadang extension ataupun menegak dengan keadaan agak ekstrim, dan badan akan berpindah, center of gravity akan berpindah menyebabkan seseorang mudah terjatuh atau hilang keseimbangan badan dan berjalan dengan cara yang tidak ergonomik. Tambah-tambah bila semakin tinggi tumit, semakin ketara keganjilan atau keabnormalan cara berjalanan. Jadi kalau kita bawa ke depan, Sugita dan Anne boleh, Fatin boleh bayangkan apa jangka masa jika kita berjalan dengan pinggul ke belakang, dada ke depan dan tulang belakang yang melengkung. Tentu sekali sendi-sendi di atas, di luar daripada pergelangan kaki, seperti sendi lutut dan sakit belakang adalah satu komplain atau satu keluhan yang biasa saya dengari di kalangan pesakit-pesakit saya yang muda. Ya. Jadi itu antara contohnya. Dia lebih kurang penguin berjalan lah, Prof kan? Kalau saya takkan ibaratkan perempuan sebagai penguin. saya gurau je. Mungkin lepas ni Fatin kita boleh pakai sneakers lah ya. Kan? Kita tengok keselesaan dia. Tapi Prof, adakah berat sesuatu individu itu juga bergantung kepada kehalusan tumit yang dipakainya? Macam mana tu sebenarnya? Kadang-kadang bila kita rasa kita ni dah naik berat badan kan, kita rasa susah sangat nak seimbangkan badan kita. Bagaimana? Tentu sekali, kerana apabila body mass atau jisim badan seseorang meningkat, kita belajar dari fizik, momentum yang dihasilkan adalah lebih tinggi. Jadi bagi saya, pilihan, jadi kita akan bincang pasal pilihan. Kita ada pakar di sini, Dr. Anne, kita akan bincang tentang kasut. Tapi secara umumnya, kestabilan sendi pergelangan kaki akan berkurangan dengan bertambah bentiknya atau bertambah tingginya tumit. Jadi saya faham kita perlu fashion, tapi dalam masa sama saya seru fashion and function. Kita perlu jalinkan dua-dua supaya kaki kita ni boleh dipakai sehingga ke akhir hayat. Gunanya ada sepasang atau 12 pasang atau satu kabinet kasut yang cantik, tapi semua tidak berguna kerana sakit kaki. Okey, baik. Dan Dr. Anne, mungkin Dr. Anne boleh kongsikan di sinilah kan. Setiap orang mempunyai orang kata tapak kaki yang berbeza. Saya pernah membuat orang kata check lah orang kata kan, ujian untuk melihat jenis tapak kaki saya dan dikatakan ada orang ada flat arch kan tapak kaki mereka. Mungkin Dr. Anne boleh kongsikan bagi setiap jenis tapak kaki bagaimana seseorang perlu memilih kasut mereka. Alright, thank you Sugita. Tadi kan Dr. Anwar cakap berkenaan dengan kasut itu selalu orang memilih kepada estetik kan. Kita tengok pakaian yang matching, materialnya, bentuk tumitnya, tapi mereka tidak melihat pada functionality of kasut itu sendiri. Okay, sebelum saya menjawab soalan Sugita tadi, saya suka untuk bagi tips secara umumnya, dua tips bagaimana kita memilih kasut yang paling sesuai untuk setiap individu bergantung kepada aktiviti masing-masing, iaitu dua S. Alright, so S yang pertama ya Fatin adalah stable. Alright, bila kita cakap pasal stable ini, ia adalah saya rujuk kepada tumit ataupun heel kita. Sebab apa? Sebab kat situlah di mana tekanan paling tinggi. Bila kita berjalan kan, tumit itu perlukan sokongan dan pressure yang sangat baik. Jadi a good cushion ataupun a heel cap yang baik yang kita boleh incorporate dalam kasut kita dapat membantu kita supaya lebih selesa dan menjaga kaki kita. So bercakap juga dengan stabil, ia merujuk pada ketinggian. Right. So ketinggian ini semakin tinggi kita kasut, maka kestabilan itu menjadi lebih rendah. Right. Dan sebenarnya kalau kita cakap pasal statistik, contohnya setiap inch Fatin dengan Sugita, kasut setiap inci ketinggian dia memberi 25% distribusi berat kepada kaki kita di hujung. Sebab itulah bila kita pakai lama-lama kasut kita rasa ada tekanan, pressure. Sakit hujung tumit. Right. Tetapi merujuk kepada kalau formality lah kan, orang perempuan kalau kasut formal itu dia perlu bertumit, right, iaitu sekurang-kurangnya setengah inci ke 2.5 inci. So the maximum is 2. The higher it is dah jadi tidak formal. Kerana dia seperti seolah-olah seperti apa orang panggil, seperti jangok, pergerakan pun dah jadi berlengar-lenggok, tidak tangkas di pejabat. Jadi
semakin rendah semakin baik dan Okey. bukan sahaja ketinggian tetapi bentuk heel tersebut. Secara asasnya kan Fatin, Sugita, semakin lebar badan seseorang, sokongan yang diperlukan perlu lebih. Okey. Sokongan itu, instead of kita cari yang halus, yang the Italian style tu, kita boleh pilih yang jenis a chunky one. Okey. Yang berbentuk bulat, yang berbentuk bersegi tu, so sokongan itu kita dapat secara maksimum. Okey. Macam Yang pertama, boleh saya sambung lagi? S yang kedua. boleh teruskan silakan, doktor. So, S yang kedua itu adalah keselesaan, selesa. So bila cakap pasal selesa, the most important part adalah di bahagian hadapan dan juga the arch yang tadi Sugita ada tanya tu. So bahagian hadapan itu tipsnya adalah kan bila kita berjalan tu dia tak boleh ngam-ngam, dia perlu selesa, dan tipsnya adalah we look at the longest toes, right? Dia bukan kita punya ibu tu saja, tetapi dia yang paling panjang, dan make sure ada ruang lagi supaya dia tak terbengkok. Alright, so it must have room enough untuk pergerakan di bahagian hadapan. Dan bila cakap bahagian hadapan itu, dia berbalik bentuk kasut wanita. Ada yang tirus, ada yang bulat dan juga yang bersegi. So if you look at on the aesthetic part, mungkin yang femininnya nampak lebih runcing, tetapi ia kurang sihat, right? Dan dia selalunya kan Fatin dan Sugita dan puan-puan yang mendengar, sesuai untuk saiz kaki 5 dan ke bawah. Okey, baik. 7 we go for the U shape, dan kalau yang 8 dan ke atas ruangnya adalah berbentuk bulat atau berbentuk U. Itu yang terbaik. Okay, dan yang akhir sekali barulah kita tengok arch kaki kita. Kenapa? Sebab dia adalah sokongan di antara tumit dan hujung kaki. If we fill up with the good gap tu kita penuhi dengan keselesaan yang baik, so the distribution of the pressure itu secara keseluruhannya akan menampung berat badan dengan lebih baik. So tadi saya rasa mungkin lepas ni Dr. Anwar boleh terangkan ketiga-tiga itu. Alright, ada the medium one, the high and the low, dan keadaan kaki itu dapat dibantu dengan insole yang bersesuaian. Cukup antara 3S yang dikongsikan. Sebelum kita tanya lebih banyak lagi kepada Prof. Anwar, kita nak bawa perhatian tetamu kita dan juga penonton WSH untuk kita dengarkan apa kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Bagi saya, dalam membeli kasut, saya akan tengok daripada segi keselesaan dan juga daripada segi design kasut tu sendirilah. Design dia cantik tapi tak selesa, saya tak belilah. Dia selesa tapi design dia tak menepati cita rasa saya pun tak akan beli. So saya akan tengok pada kedua-duanya sekali lah. Saya lebih menekankan konsep 2-in-1, selesa dan cantik, sesuai dengan majlis santai dan juga majlis-majlis yang special. Untuk elakkan saya beli kasut tak pakai. Bagi pendapat saya untuk pemilihan kasut antara cantik dan selesa, saya lebih memilih keselesaan lah. Macam saya seorang yang tinggi, saya agak memerlukan pemilihan kasut yang bersaiz besar lah. Kasut yang selesa ke kasut yang cantik? Bagi saya lagi prefer kasut yang selesa, sebab bila kita nak jalan jauh, kita nak jalan dekat ke, bila kita selesa, kita jadi mood kita okey tau, dia takkan efek mood kita. Contoh kalau kita pakai kasut yang cantik tapi tak selesa, kita nak jalan depan rumah pun tak selesa, akan sakit, melecet, so dia akan efek mood kita. Okey, bagi saya memilih kasut yang selesa daripada kasut yang cantik. Contoh kita nak berjalan jauh ataupun kita nak berjalan kat shopping mall, kita memerlukan kasut yang betul-betul selesa dan tidak bagi kaki kita ni sakit. Terutamanya bagi orang yang berbadan plus size macam saya memang memilih kasut yang selesa untuk saya berjalan dan tak menyakiti kaki saya. Tidak menyakiti kaki dan juga selesa untuk berjalan dan juga jangka masa kita yang lama lah kan untuk kita menjaga tulang kita. Kita nak terus tanya kepada Profesor Anwar kan, adakah kita kata kekurangan kalsium juga menyumbang kepada keadaan yang serius ataupun sakit tulang yang serius untuk kita lebih memilih jenis-jenis kasut kita, Prof? Baik, terima kasih. Jadi soalan yang bagus. Kita sedang lihat tentang kerapuhan tulang atau osteoporosis. Tadi seperti saya sebut di awal, kita meletakkan
sendi pergelangan kaki di satu posisi yang berisiko tinggi untuk kecederaan kerana ia terletak dalam keadaan menjengkit. Seperti mana yang Dr. Ann telah terangkan, tapak sokongan kita tu perlu stabil bergantung pada saiz badan seperti mana yang Fatih telah tanya saya sebelum ini. Jadi bila kita berisiko untuk jatuh ataupun terseliur, itu satu fenomena trauma yang jadi pada saat sekelip mata kita tak boleh, kalau kita boleh kawal secara kita jatuh tu mungkin tulang lain yang kena, bukan tulang kaki. Boleh berjalan dengan high heels tapi dengan tangan membungkus contohnya lah. Tapi osteoporosis adalah satu perkara yang bukan hanya memerlukan kalsium, pengambilan kalsium, vitamin D yang cukup, tetapi juga memerlukan kita untuk memikul beban badan di atas tulang. Jadi tak guna kalau kita makan kalsium dan vitamin D tapi hanya duduk ataupun kita mengalami sakit kaki dan kita memilih untuk banyak berehat kerana kalsium yang diambil perlu dimasukkan ke tulang. Jadi fiziologi ataupun keseimbangan kalsium dalam badan bergantung kepada pengambilan dan penggunaan kalsium. Kalsium digunakan untuk membentuk tulang kerana kita berdiri di atas tulang tersebut, itu adalah stimulus untuk tulang itu terus menggunakan kalsium dan menggantikan atau memperbaik pulih tulang supaya tidak. Jadi kedua-duanya penting untuk kita mengambil kalsium yang secukupnya dan untuk berdiri dan berjalan. Maka untuk mengaitkan pada topik kita hari ini, kita perlukan kasut yang sesuai untuk fungsinya. Jika nak pergi majlis rasmi seperti mana Dr. Ann sebut tadi, ada kasut yang sesuai. Kita akan dengan sneakers. Tetapi untuk pergi bersenam, janganlah pakai stiletto maut. Jangan Kita pernah lihat dalam TikTok orang berjalan di treadmill sambil pakai kasut tumit tinggi. Latih, saya rasa baiklah. Latih, itu konten je Prof. Ya, betul. Okey, baik. Prof, mungkin di sini Dr. Ann boleh kongsikan lebih lanjut mengenai tapak kasut itu, insole tu kan Dr. Ann. Mungkin tak semua orang mampu beli kasut yang mahal, yang mempunyai insole yang berkualiti. Jadi di sini apa yang boleh mereka lakukan? Solusinya untuk mendapatkan tapak kasut yang lebih selesa yang boleh memberikan sokongan yang diperlukan untuk tapak kaki dan seluruh badan kita. Alright, thank you Sugita. Sebenarnya kalau kita tengok sekarang kasut yang berjenama, alright, yang memberi sokongan yang lebih sebab dan harganya juga agak mahal. Jadi bagus soalan Sugita tadi. Sebenarnya apabila ia berlaku, cara terbaik adalah kita pilih kasut yang mana dia boleh adjustable, kita boleh remove insole tu dan kita boleh replace dengan insole yang bersesuaian dengan masalah kita ataupun keadaan semasa pada waktu itu yang perlukan bantuan kesihatan. Alright. Dan saya suka bagi tips kepada puan-puan di sini. Saiz kalau kita tengok back in dari satu research yang saya recently terbaca di 2018 mengatakan bahawa lebih kurang 63 ke 73% populasi tidak memilih saiz yang tepat. Memilih saiz kasut yang tepat. Soalannya, adakah kita salah seorang daripadanya? Ni untuk mendapat sokongan yang baik, pemilihan saiz itu adalah benda yang paling penting yang kita boleh lakukan. Jadi, instead of kita boleh cari kasut yang 6, 7, 8, kita boleh cari kasut yang ada half, 6,5, 5,5 sebab kadang-kadang 5 terlampau ketat, 6 terlampau besar dan kita tak apalah nanti kembang, lagi 2 bulan kembang. Tapi sebenarnya pemilihan kasut ini pada masa kita cuba itu, keselesaan itulah kita setuju dan kita beli. Kita tak boleh tunggu 2 bulan ke 5 bulan ke, tak boleh begitu. So pilih kasut yang saiznya ada separuh untuk dapat yang terbaik, fit yang bersesuaian. Kedua, sekarang kan Sugita, Fatin dan semua, kita ada juga jenama-jenama yang memberikan pilihan bahagian hadapan. Contoh, 5 narrow, 5 medium wide dan satu lagi 5 dan juga extra wide. Itulah bila pemilihan itu kita lakukan dengan betul dan tepat, maka kita dapat menjaga kesihatan kaki kita. So
Selain daripada saiz dan juga yang saya cadangkan tadi tu, pemilihan bahagian hadapan yang removable. Sebab kalau kita top up di atas, dia telah mengubah struktur kasut tau. Right? Instead kasut kita memang kaki kita tenggelam lawa dalam tu, kemas dalam tu, tapi kita top up saja, dia telah mengganggu struktur keseluruhan tersebut dan juga posture kita. Baik. Dr. N, saya ada soalan tambahan nak tanya secara ringkas ni Dr. N. Betul ke bila beli kasut kita harus letak 2 jari kita? Adakah tips itu adakah ia berguna lagi? Guna 2 jari, tengok kalau ada ruang. Betul, ia masih berguna. Sebab sebenarnya di bahagian belakang tu nak menentukan bahagian hadapan yang ada room kat bahagian hadapan sebenarnya. Jadi memang kita patut pastikan ada ruang supaya pergerakan kaki tu apabila kita berjalan, bergerak dapat berlaku dengan baik. Okey, kita nak tanya juga kepada Profesor Anwar kan di hujung perbincangan kita ni, nasihat doktor kepada mereka di luar sana untuk terus memilih kasut yang sesuai untuk menjaga tulang mereka, dan mungkin kalau boleh Prof jelaskan sedikit berkenaan dengan kasut ortopedik, sebenarnya sesuai untuk mereka golongan yang mana satu? Baik. Terima kasih Fatin atas soalan itu. Jadi untuk puan-puan yang mendengar dan juga untuk host kita pada pagi ini, sebenarnya sebelum saya masuk kepada isu kasut ortopedik kerana banyak yang perlu dijelaskan apa maksud ortopedik itu dan untuk siapa. Sebenarnya isunya sekarang kesesuaian kepada badan yang menggunakan. Ingin memberikan beberapa tips kerana Dr. N dah bagi banyak tips, jadi saya pun nak keluarkan dengan tips saya. Silakan Prof. Silakan. Pertama sekali, tidak boleh lari daripada aspek pemulihan. Pemulihan ni bukan kita kena bagus kena cakap untuk menjaga diri. Siapa lagi nak jaga diri kita, kaki kita kalau bukan kita sendiri. Jadi tujuan kita berkongsi pada pagi ini. Saya tidak akan kata saya mengharamkan kasut tumit tinggi, cuma saya memberikan beberapa syarat. Pertama sekali, mengurangkan penggunaan kasut tumit tinggi kepada situasi atau acara-acara tertentu. Kalau puan-puan sudah merasakan ada masalah dengan lutut, ada sakit pergelangan kaki ataupun sakit tulang belakang, jadi durasi atau jangka masa yang penggunaannya sekarang, saya minta kurangkan lagi. Puan rasa kata, alah minggu ni baru 1 jam, baru sekali dia merasa pakai tumit tinggi. Saya cadangkan kurangkan kalau sudah ada tanda-tanda awal dan tanda-tanda tersebut tidak semestinya berlaku di kawasan kaki atau pergelangan kaki. Ia termasuk lutut, sakit belakang dan juga di kawasan metatarsal joint, iaitu sendi antara tulang tapak kaki dan jari kaki. Jadi tanda-tanda awal ni jangan diabaikan. Kita perlu mengambil langkah pencegahan seterusnya, iaitu untuk mengamalkan penjagaan diri. Kita bercakap tentang kalau boleh semasa bekerja di meja masing, sila buka kasut tumit tinggi itu bawah meja orang tak nampak. Ya, betul. Bawah meja sekarang ni pun tak nampak kan Prof? Kita tak boleh lah. Meja saya mungkin tak nampak dengan Fatin dan Sugita, tapi saya cadangkan juga penggunaan kapet ataupun yoga mat yang nipis. Terutama sekali bagi mereka yang terpaksa berdiri. Saya tidak mahu yoga mat yang tebal kerana itu mengurangkan kestabilan tapak. Yang nipis untuk menyerap hentakan, terutama sekali bukan hentakan di tumit sahaja tapi juga hentakan semasa berdiri di metatarsal. Seterusnya adalah juga program stretching. Stretching ni bukan hanya untuk jari-jari kaki tapi yang paling penting juga otot betis. Kerana apabila kita menjengkit sepanjang hari untuk jangka lama, otot betis juga tendon Achilles, iaitu tendon di peting mungkin memendek. Dan bila dia akan menjadi keras. Baik. Banyak sebenarnya perkongsian yang kita nak tahu lagi kan berkenaan dengan kasut ni daripada Profesor Anwar dan juga Dr. N sendiri. Tapi kita kesuntukan masa dan mungkin kita boleh terus di Facebook wanita hari ini selepas ini. Kita nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita, Profesor Madya Dr. Anwar Suhaimi dan juga Dr. Farah Safira ataupun Dr. N kerana sudi bersama dengan wanita hari ini untuk topik kita hari ini. Terima kasih kedua-duanya. Jaga diri. Terima kasih Fatin, Sugita. Assalamualaikum. Sebenarnya kan Fatin dah banyak tips yang dikongsikan oleh kedua-dua tetamu kita. Kalau saya pun saya nak pilih kasut lepas ni, saya dah tahu macam mana nak pilih. Saya lupa nak tanya tetamu kita. Betul ke kalau kita beli kasut kan, kita nak elakkan melecet, kita kena apa orang kata pijak-picit di belakang tu. Itu tak tahu mitos atau tidak. Okey, banyak lagi perkongsian nak kami kongsikan dengan anda, tapi sebelum itu kami nak berrehat seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini.
Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami. Tadi dah bercerita mengenai kasut, tulang dan kalsium. Hari ini kita bersama dengan tetamu kita iaitu wakil dari GSK, Cik Amber Lee untuk membincangkan serba sedikit tentang kesihatan tulang dengan pengambilan Caltrate. Hai Amber. Hai Suni, selamat petang. Selamat tengah hari Amber. Baik Amber, tanpa melengahkan masa, mungkin Amber boleh terus kongsikan apakah itu Caltrate? Ya, thank you Suki. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu Caltrate kepada para penonton wanita hari ini. Okey, Caltrate ialah sejenis suplemen atau makanan tambahan kesihatan untuk membantu menyokong kesihatan tulang. Di Malaysia, kami mempunyai 3 pilihan berbeza untuk memenuhi keperluan setiap individu. Kita mempunyai Caltrate 600 yang kotak warna biru ini. Dia mengandungi kalsium untuk membantu menjaga kesihatan tulang. Ia sesuai bagi orang yang mau mendapatkan suplemen kalsium harian atau bagi mereka yang sudah mengambil pelbagai suplemen dan hanya mau meningkatkan pengambilan kalsium sahaja. Manakala Caltrate 600 Plus D yang kotak warna pink ini mengandungi kalsium dan vitamin D untuk membantu badan anda menyerap kalsium. Kedua-dua ini menghasilkan kesan sinergi. Dan Caltrate 600 Plus pula yang warna ungu ini dirumuskan dengan kalsium, vitamin D dan mineral suri seperti magnesium, zinc, kuprum dan mangan untuk membantu menjaga kekuatan tulang dan juga perkembangan rangka tulang. So produk ini memang memberikan manfaat yang lebih komprehensif antara 3 pilihan Caltrate. 3 pilihan Caltrate iaitu Caltrate 600, 600 Plus D dan juga 600 Plus. Baik, Amber, mungkin Amber boleh kongsikan apakah jenis kalsium yang digunakan dalam produk Caltrate? Ya, Caltrate mengandungi kalsium karbonat. Okey, baik. Dan mungkin penonton juga nak tahulah kan Amber, selain daripada kalsium, apakah vitamin dan mineral lain yang penting untuk kesihatan tulang kita? Ya, pada hakikatnya hanya beberapa vitamin dan mineral yang penting bagi kesihatan tulang. Okey, sebagai contoh, vitamin D membantu penyerapan kalsium. Mineral tambahan seperti magnesium, zinc, kuprum dan mangan juga memberikan manfaat yang tertentu. Zat-zat mineral ini membantu perkembangan rangka tulang, penyelenggaraan tulang dan juga fungsi otot. Okey, baik. Amber dah banyak Amber kongsikan dan mungkin Amber juga bolehlah kongsikan adakah Caltrate sesuai diambil oleh mereka yang tidak tahan laktosa ataupun mempunyai lactointolerance, intoleransi laktosa. Yes, lactose intolerance. Ya, memang Caltrate tidak mengandungi laktosa ataupun pengawet. Produk ini memang sesuai bagi mereka yang tidak tahan laktosa, lactose intolerance ataupun orang yang tidak suka mengambil makanan yang kaya dengan kalsium seperti susu atau yogurt. Oleh itu, pengambilan Caltrate disyorkan untuk membantu memastikan pengambilan kalsium harian yang mencukupi. Dan kita tahu pengambilan kalsium memang sangat penting untuk pertumbuhan tulang, pembesaran normal dan juga kekuatan tulang. Okey, baik Amber kan, dari kecil kan kita selalu diberitahu kalsium amatlah penting untuk tulang kita. Tapi berapa banyak yang perlu kita ambil Amber dalam sehari suplemen ini? Ya, kami mencadangkan pengambilan 1 pil 2 kali sehari bersama makanan. Okey. Ya, anda digalakkan untuk mengambil produk kalsium tambahan pada masa yang berasingan kerana badan kita hanya boleh menyerap jumlah kalsium tertentu setiap hari je. So, macam lebih kurang 500 hingga 600 mg. Okey, baik Amber. Dan mungkin Amber kan, tadi Amber dah kongsikan ada 3 jenis produk Caltrate pilihan ya, 3 pilihan. Mungkin Amber boleh ulas lebih. Apa perbezaannya antara Caltrate 600 Plus dan juga 600 Plus D? Ya, 600 Plus ni dia ada lebih banyak ingredient. So, macam form ingredient, dia ada kalsium, vitamin D dan 4 jenis mineral suri seperti magnesium, zinc, kuprum dan mangan. So, manfaatnya macam dia lebih komprehensif
berbanding dengan Caltrate 600 plus D dan Caltrate 600. Okey. Jadi kalau mereka yang lebih berusia, adakah mereka harus memilih produk Caltrate mengikut pilihan yang sesuai? Adakah Amber mungkin boleh kongsikan bagaimana pemilihan mengikut usia? So mungkin untuk orang tua yang berusia sikit, mereka kena ada lebih banyak zat-zat mineral. So mineral suri seperti magnesium, zinc, kuprum dan mangan memang memberikan lebih banyak manfaat, bukan di tulang sahaja, tapi juga dia memberikan manfaat kepada fungsi otot. Okey, baik Amber, mungkin di penghujung ini Amber boleh sekali lagi rumuskan mengenai ketiga-tiga pilihan daripada Caltrate dan apakah itu Caltrate. Mungkin ada yang terlepas di awal tadi. No problem. So Caltrate 600 yang warna kotak biru, dia mengandungi kalsium sahaja untuk membantu menjaga kesihatan tulang. So dia memang sesuai bagi orang yang mau mendapatkan suplemen kalsium harian sahaja ataupun bagi orang yang sudah mengambil berbagai jenis suplemen dan hanya mau meningkatkan pengambilan kalsium sahaja. So Caltrate 600 dia memang sesuai. If customer atau patient tu dia nak cari Caltrate 600 sahaja. So for Caltrate 600 plus D, dia dirumuskan dengan kalsium dan vitamin D. So kita tahu vitamin D boleh membantu badan kita menyerap kalsium. So dia ada menghasilkan kesan sinergi, so badan kita boleh menyerap kalsium. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak Amberly, wakil GSK atas perkongsian itu tadi. Banyak yang telah Amber kongsikan. Dan untuk anda penonton-penonton di rumah, untuk pengetahuan anda, Caltrate telah melancarkan pemeriksaan kesihatan tulang untuk meningkatkan kesedaran mengenai risiko tulang yang lemah. Jadi jom kita saksikan VT ini. Penuaan dan kekurangan kalsium merupakan beberapa faktor risiko tulang lemah. Ketahui sama ada anda mempunyai risiko tulang lemah dengan mengimbas kod QR ini untuk membuat pemeriksaan kesihatan tulang Caltrate. Jaga kesihatan tulang dengan Caltrate. Okey, itu terus jaga tulang anda untuk kita dapatkan kesihatan yang terus menerus. Baik, kita nak terus bawa anda berhibur, tapi sebelum itu, ini sesuatu orang kata bakat muda. Iman Troy baru 19 tahun, yang mana semalam dilaporkan beliau antara artis lepas Yuna dan juga Laila Sania menghiasi papan iklan digital gegasi di Times Square, New York di Amerika Syarikat. Tapi sebelum kita nak berbual dengan Iman, apa kata kita saksikan muzik video beliau. Kicau murai batu puteri, bunyi-bunyi yang jelita. Tak nampak waktu dicari bila susah dijumpa. Satu di antara tujuh datangnya dari Jawa. Baru bertemu aduh-aduh kau tanya namanya. Baru bertemu aduh-aduh ini jawabnya. Nada dalam irama pucunda teringat purinda. Kita senang bila bersama-sama, asalkan kita bahagia. Kita perlu punya apa-apa. Kita perlu punya apa-apa. Kerana kau berhati mulia. Puncak yang menjulang tinggi menghadap Selat Melaka. Jika tak kau ketahui ini kisah legenda. Adik beradiknya tujuh, cantik dan menggoda. Baru bertemu aduh-aduh kau tanya namanya. Baru bertemu aduh-aduh ini jawabnya. Nada dalam irama pucunda teringat purinda. Baba, rasakan kau bahagia. Yang penting kita senang bila bersama-sama, asalkan kita bahagia. Kita perlu punya apa-apa. Catchy sangat. Itu antara buah tangan terbaru daripada Iman Troy berjudul Nang. Kita nak terus bersembang-sembang dengan Iman yang telah pun berada dalam talian. Assalamualaikum Iman. Waalaikumsalam. Hai,
Wow, kita belum lagi boleh merentas negara tapi Iman dah sampai di New York dan menghiasi bandar New York tu. Tahniah kita ucapkan. Apa perasaan selepas tahu Iman antara artis orang kata terpampang luas di bandar New York tu? Kongsikan. Memang happy sangat-sangat, tapi kalau diikutkan perasaan tu dah bercampur bauk lah, sebab Iman happy, dalam masa yang sama Iman orang cakap teruja, bangga, dalam masa yang sama sedih. And sebab Iman tak sangka Iman dapat jadi one of artis yang orang cakap artis keempat untuk apa muka di New York Times Square. Itulah kan. Iman rasa sangat-sangat teruja, and dalam masa sama tu agak rasa terbeban lah, sebab mungkin selepas ini orang akan macam expect lebih, and insyaAllah Iman akan try untuk bagi yang terbaik. InsyaAllah. Bakat muda, kalau kita melihat kepada lagu terbaru Nang Iman ni pun, dia punya music video dia bukan biasa-biasa. Mungkin boleh kongsikan dengan penonton wanita hari ini idea sebenar lagu ini, apa sebenarnya penceritaan di sebalik lagu ini, Iman? Okey, sebenarnya lagu ni short form dia Nang. Nang ni adalah Puteri Gunung Manang. Puteri Gunung Manang dia adik-beradik dengan Puteri Gunung Redang, dan dia orang ada 7 adik-beradik yang berasal daripada tanah Jawa dan menetap di tanah Melayu. Apa yang best sebenarnya pasal Puteri Gunung Manang ni, dia ada kuasa yang boleh mencantikkan orang, handsomekan orang dan juga kayakan orang. And yang paling best sekali, dalam percintaan ni, dia tak kisah pun kalau lelaki tu tiada harta ke ataupun tak handsome ke, sebab yang paling penting sekali hati budi dan juga bijaksana. Setuju. Dan apa antara orang kata harapan Iman untuk lagu Nan ni? Kalau tahu sebelum ni lagu-lagu Iman semua memang meletup lah. Tapi untuk ni lepas orang kata dah ada satu tanggungjawab baru untuk beri lebih baik lagi untuk peminat Iman. Okay, kita back to our niat. Sama juga macam teman. Apa yang kita orang nak adalah asalkan orang enjoy, kita orang pun enjoy. Asalkan orang berterima karya-karya kami, kami pun Alhamdulillah sangat-sangat bersyukur. Dan apa yang saya minta, saya nak semua anda doakan yang terbaik untuk saya supaya saya dapat keluarkan lagi karya-karya yang lebih berkualiti selepas ini, insyaAllah. Iman, apa perancangan selepas ini? Ini dah lagu ni bergenre lain sedikit. Mungkin selepas ini nak cuba sesuatu yang lebih lain? InsyaAllah untuk single Iman yang keempat ni, which is My Fuck Baby, Iman akan keluarkan genre yang lain daripada teman, lain daripada Pejam Celik dan lain juga daripada Nang. Wow. Itu memang tak lebih bagi tahu lah genre apa. Tapi kalau korang nak nantikan. Betul. Okey, kata-kata akhir Iman kepada peminat dan juga mungkin saranan mereka untuk terus menonton Nang. Okay, Iman nak say thank you so much for always support Iman daripada dulu sampai sekarang, menjadi tulang belakang Iman dan menegur baik buruk Iman dari segi attitude dan juga karya-karya Iman. And for those yang belum tengok lagi Nang dekat YouTube, you guys boleh check out sekarang. And jangan lupa stay tune, okay? Tunggu Iman punya next karya. Okay, Iman boleh kongsikan Instagram dan juga di mana mereka boleh berinteraksi dengan Iman? Okay, you guys boleh check out Instagram Iman Troy ataupun Asa House, sebab Iman aktif dekat dua Instagram ni juga. Kan kalau korang nak tengok dekat YouTube, korang boleh check out Asa House YouTube channel. Okay, kita nak doakan semoga Iman terus keluarkan karya-karya yang dekat dengan hati peminat Iman dan juga terus terbang tinggi, insya-Allah. Muda lagi, banyak lagi yang boleh di-explore. Terima kasih Iman, kita ucapkan. Thank you so much. Jaga diri. Assalamualaikum. Okey, Iman Troy. Baik penonton, kita akan bergabung semula bersama Sugita. Tetapi sebelum itu kita nak berhenti rehat seketika. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami. Fatin, tadi saya sempat baca komen-komen di Facebook. Maaflah bagi anda yang kami tak sempat bertanya soalan anda. Tapi ini komen yang saya nak baca daripada Shasha. Okay. Betul ke orang kata bila kita beli kasut baru, sebelum kita pakai, kita kena gigit dulu kasut tu? Kalau tak nak kaki meleceh. Ini soalan yang tadi awak tanya. Shasha, high five. Sama soalan saya sebenarnya kan. Tapi apa yang dikongsikan tadi sebenarnya kita nak bagi dia lebih longgar, lebih lembut lah kan. Kadang-kadang ada tinggal kesan gigi kat situ. Jangan sebenarnya itu adalah mitos.
Ini satu lagi perkongsian daripada Cik T. Pernah beli Pipto Wages 5 inci, mula pakai okey, tapi dah lama jalan tu sakit, masuk kereta duduk bersandar terus sakit belakang. Sejak tu tak pakai lagi Pipto. Saya rasakan suami-suami ni suka kalau isteri mereka pakai high heels pergi shopping mall, cepat sikit balik dia. Sebab sakit kaki. Okey. Esok kita akan kembali untuk hikayat perkahwinan bersama Fahrin dan juga Hawa dengan topik hangatkan semula cinta selepas kahwin. Wow. Kenapa dah lama dia hamba sikit. Kalau boleh kita tak nak hamba lah. Kita nak terus semarakkan cinta sampai ke jannah. Wow. Okey, baik. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan isteri kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi tegal hati dia sabar berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri